Awak ingat bagus ingat? Amboi, hang pun tak terang mana barulah ni je nak pergi masjid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد ختم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, malam ni Allah masih panjangkan umur kita. Dalam keadaan Allah masih kurniakan kita iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan juga nikmat Islam itu kekal. Sampailah suatu masa kita semua akan pergi meninggalkan dunia ini yang pastinya. Banyakkan berdoa agar ditetapkan iman dan Islam sampailah kita mati nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi Marba Kudung, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz, ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sihat no semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Baik, jangan lupa niat i'tikaf dulu. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf di rumah Allah sunat kerana Allah Ta'ala. Duduk elok, sandak-sandak elok. Sebab kita lajak lain bukan najak, takut terlajak. Dia kena faham betul tu. Baik. Kita akan sambung pengajian kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai, terutamanya yang bercakap ni lah. Yang mana hari itu kita menyentuh pada tentang kalam Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkenaan dengan riak. Kata Sayyidina Ali, riak ni, nak kenal ciri-ciri orang riak ni ada 4. Nak kenal orang yang riak ni ada 4. Riak ni maksud apa? Dia buat sesuatu amal ibadah, sesuatu kebaikan, dia nak tunjuk kat orang. Nak bagi orang tengok. Bila orang tengok, orang puji lah. Seronok puji. Yang tu. Ada 4. Yang pertama itu, jika duduk sorang-sorang, dia malas nak beribadah. Bila duduk sorang-sorang, dia malas nak beribadah. Dia ibadah ni pun dia tengok orang. Dia select. Kalau orang tak ada, balok lah. Tapi kalau orang ada, semangat. Semangat sikit. Tu.
Yang kedua, dia akan melakukan kebaikan ataupun laju bila orang tengok dia. Laju tu masuk apa? Laju tu barang ibadah macam tadi juga. Waktu tadi duduk seorang-seorang malas. Yang keduanya, bila dia nampak orang laju. Tu, dia sekaligus. Adapun yang ketiga, tanda orang riak ni, bila orang puji dia lagi dia nak buat seronok. Dia buat sebab nak bagi orang puji. Tuan-tuan hati-hati dengan pujian. Pujian ni ialah siapa-siapa pun dia akan, orang kata apa, dia akan melalui situasi orang puji ni. Kan, mulut manusia kadang-kadang kita dipuji, kadang-kadang kita dikeji. Sebab tu kita takut apabila kita selesa dengan pujian manusia. Takut sangat. Takut sebab apa? Kita hanya melakukan lepas dipuji tu, kita buat baik semua orang sebab orang. Kita semayang pun sebab orang. Kita rajin baca Quran pun sebab orang. Kita main masjid pun sebab orang. Nak bagi orang puji. Yang tu. Itu tanda orang riak. Dan yang keempat, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, orang yang riak ni, bila orang perli dia, ataupun orang cela dia, terus dia malas buat. Lagu tu. Contoh, kita melakukan ibadah. Tapi melakukan ibadah, dia tengok orang. Tiba-tiba ada satu hari, orang kata kat dia. Orang perli dia ke apa. Contoh Abang Nal kita. Abang Nal dengan Zairul. Alah, hampa ni buat bagus apa, tak tahu mana. Terus tak mau buat. Terus tak mau buat. Sebab duk ingat orang. Sebab tu kita buat sesuatu kebaikan ni, niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan habang saya siap, kadang-kadang manusia ni terlalu menumpukan pandangan manusia tu sendiri. Dan benda ni saya cakap tak mudah untuk ditangani. Kan kadang-kadang ialah kita selalu tengok manusia. Kalau orang puji kita baru kita nak buat. Kalau orang tak appreciate kita, terus kita down dan sebagainya. Jadi tajdidkan niat, perbaharui niat, baiki niat, ingat kerana Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita ni dipandang hina di pandangan masyarakat. Asalkan kita tidak dipandang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu dunia, satu Malaysia, satu kampung Mubah Kudung. Yang kampung Mubah Kudung orang panggil. Satu Korea lah, satu Korea. Satu Korea tak suka kat kita, tak apa lagi. Asalkan jangan Allah Subhanahu wa taala benci dengan kita. So kita tahu apa yang kita buat, asalkan benda yang kita buat itu betul. Lainlah kalau Korea benci kita sebab kita buat salah. Kan, keluar masjid, duduk lepak kat kursi batu depan ni, balas quote down. Contoh. Kan, tak apa lagi dah quote down, dia buka ayat ketum. Buka ayat ketum, bubuh dalam cawan, tarik bagusnya. Duk timbuk. Ajak kawan-kawan. Yang tu kalau satu kampung benci, padanlah. Dengan perbuatan yang hang buat. Jelas tak? Ni kita melakukan kebaikan, tapi orang cemburu. Bila cemburu, orang yang cemburu tu dia bawa mulut. Namam. Itu orang yang bawa mulut. Dia bawa cerita habis satu kampung. Maka nama kita pun jadi buruk. Yalah orang kita pula jenis cepat terima berita daripada orang tanpa siasat, tak tabayun, percaya terus. Maka kita pun dibenci. Walhal kita dibenci tu sebab ada orang cemburu dengan kebaikan yang kita buat. Biar. Hang nak cemburu ke, hang nak benci ke, hang nak perli ke, biar. Asalkan kita dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan, orang nak kata gila. Contoh kita ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi tak kena abang mai? Orang kata gila. Kan, orang kata tukang sihir. Tengok peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini bulan 18 bulan 7. Iaitu 18 Rajab lah, 18 Rajab. Malam ni 18 Rajab. Dari seminggu, 10 hari, 9 hari, tarikh Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan tengok waktu Nabi turun ke kota Mekah waktu tu lah. Nabi belum hijrah lagi. Waktu Nabi cerita tu, berapa ramai orang kata Nabi gila.
pembohong, dusta. Sebab apa? Benda yang Nabi buat tu memang benda yang di luar jangkaan manusia. Sebab tu Allah mulakan dengan ayat suratul Isra' tu dengan subhanallazi asra. Allah nak apa? Aku yang memperjalankan Muhammad tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Kalau fikir logik akal, waktu ketika tu takkan boleh pi dalam satu malam patah balik. Tengok tuan-tuan, tengok betapa cerdiknya, bijaknya, geniusnya hakim Allah Subhanahu wa taala tu, dia memperjalankan Nabi pi Masjidil Aqsa tu. Baru jumpa Allah. Jelas tak? Okey, saya bagi contoh. Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa pergi jumpa Allah. Isra' Mi'raj. Okey. Isra' dan Mi'raj itu dua tempat yang beza. Satu daripada Mekah ke Madinah, Mekah ke Masjidil Aqsa. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan kemudian jumpa Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama, untuk menghiburkan Nabi. Yang pertama untuk menghiburkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi baru kehilangan isteri tercinta Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Yang kedua baru kehilangan bapa saudara dan Abu Talib. Baru tadi Haji Bakar tanya saya, nak nikah boleh tak? Saya kata nikah. Dia tanya soalan tu, Ustaz nak tanya soalan awak. Nak nikah boleh tak? Oh, falyatafaddal, silakan. Kalau orang tanya saya soalan tu, tobat saya jawab, silakan. Kan, dia kena ada dua. MB, bukan menteri besar, mampu dan berani. Mampu dan berani. MB. Yang tu. Jadi Nabi diperjalankan, tuan-tuan, untuk menerima ibadah ataupun kefarduan solat, kenapa Allah tak direct terus daripada Nabi pergi jumpa Allah Ta'ala terus? Tak pun daripada Masjidil Haram, awak tak direct terus nak pergi Sidratul Muntaha kemudian jumpa Allah. Kenapa nak kena pergi Palestin pula? Lepas tu kemudian Palestin pula pergi naik atas lagi. Pasal apa pula? Kenapa tak direct terus? Kan senang. Dia hikmah dia yang pertama. Nak habang kedudukan Masjidil Aqsa di pandangan muslimin sedunia, umat Islam. Maksud kata value of Masjidil Aqsa tu ada. Masjidil Aqsa tu antara masjid yang terpenting dalam umat Islam. Tu yang pertama. Yang kedua, nak habaq apa? Nak habaq yang Nabi Muhammad tu tak bohong. Bila Nabi Muhammad balik, Nabi Muhammad bercerita Allah kata pergi Masjidil Aqsa, lepas tu jumpa pergi langit apa semua. Patah balik mai jumpa apa musyrikin Mekah, umat Mekah. Dalam satu malam, dia kata betul ke? Hampir Masjidil Aqsa betul ke? Kalau betul Muhammad hampir Masjidil Aqsa, hang cerita apa yang ada kat Palestin. Hang cerita apa yang ada kat Masjidil Aqsa. Nak menunjukkan kebenaran Nabi tu. Maka Nabi pun cerita. Di Masjidil Aqsa, tiang dia lagu ni, dinding dia lagu ni, dinding dia lagu ni. Semua Nabi cerita. Maka ketika itu musyrikin Mekah terkejut. Uish, betul. Sebab ada sebahagian musyrikin Mekah ketika itu, mereka dah pernah pergi Masjidil Aqsa. Tu pun tuan-tuan nak apa? Tetap mereka kata Muhammad gila. Tetap mereka kata Nabi Muhammad SAW dusta juga. Walhal mereka pun pernah pergi Masjidil Aqsa. Tu nak apa? Mulut orang. Hang habang betul aku benar pun orang kata. Jadi bila kita terlalu menumpukan mulut manusia, kita akan sentiasa stres. Lalah kita tak buat ibadah, disebabkan apa? Disebabkan orang duk kata kat kita. Kita penyekan main masjid. Orang kata, terus tak main. Kan lainlah kalau kita budak kecil-kecil. Ni budak kecil-kecil tak orang nampak. Dulu nampak juga duduk kat belakang. Kan lah ni dah tak orang nampak. Dulu hak belakang tu, geng-geng budak-budak kecil. Lah ni kecil lah juga. Cuma dah beruban lah hak belakang tu. Itu. Tuan-tuan, lainlah mereka. Cara pendekatan dengan mereka tak sama dengan kita. Dengan mereka kita kena ada tarik tali sikit. Kena ada sedikit kaedah yang lain lah.
Kalau orang tua ni dia boleh straight forward tu gitu. Sebab tu kalau budak-budak main sekolah rendah, tadika ke, main masjid ke, depa buat bising tu jangan duk tempik terus. Tobatlah pun tak main dah lepas tu. Contoh adik tu main, dia lena pipi dia. Nandak tak apa. Dia lena siapa? Orang tua pun lena dah. Tengah kuliah. Nak pelik apa? Orang tua lagi banyak lena pada budak-budak. Main kuliah. So biarlah. Jadi dia main. Sama budak-budak duduk bersing, so dia duduk dia diam dah. Jangan duduk marah depa. Tentu. Tapi orang tua dia lain. Kan ada pendekatan yang berbeza. Dan sudah tentulah kita main rumah. Contoh saya cakap ni, orang tua. Saya tengah cakap, muslimat tu cakap kat belakang. Tak apa, habis mereka. Sebab perempuan ni dia lain. Dia boleh menerima input dua channel yang berbeza. Perempuan ni dia special sikit. Kita cakap, dia pun cakap. Macam tuan-tuan lah kat rumah. Kan? Kita duduk belakang kat bini kita, duduk beletak kat bini kita. Dia cakap juga, abang ni nak bakar ni abang. Tapi dia boleh terima. Kita satu channel lah. Laki ni satu channel, perempuan muslimat, depa dua channel. Sambil saya cakap, depa syarah kat kawan depa. Sambil kita hurai, depa syarah. Sebab depa memang boleh dapat. Itu keistimewaan yang Allah bagi kepada perempuan. Tak sama macam kita. Kita satu channel lah, depi. Yang tu, tuan-tuan. Jadi pendekatan yang berbeza. Jadi tajdidkan niat, tetapkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok lagi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Saya buat satu kisah. Saya cakap lagi dekat. Bismillah. Dia reunion, waktu kuliah maghrib reunion. Satu kisah ketika mana Nabi di Isra', bukan Mi'raj. Mi'raj ingat yang Nabi nampak gambaran itu ketika mana Isra'. Okey. Isra' ni bukan atas bumbung rumah orang. Tak hidup fikir atas bumbung rumah belaga komputer. Tak. Isra' ni melangkaui dunia. Okey, melangkaui bumi. Maka ketika Nabi naik Buraq yang disebut dalam hadis sahih Bukhari, sekali Buraq itu melangkah, sekali dia langkah, hilang di pandangan mata. Laju tak biar laju. Tu yang petrolpam kita buat nama apa? Buraq Oil. Tuan-tuan kalau isi minyak kat Buraq Oil, sekali pulas, hilang. Tak tahu tak pernah try ya. Tengok sesi minyak bergerun nanti tengok. Kan yang tu. Buraq. Tuan-tuan waktu di Isra' kan tu, diperjalankan dengan Nabi, dan dengan malaikat Jibril alaihissalam, waktu diperjalankan Nabi berwangi. Beberapa gambaran yang Nabi lalui. Satu gambaran saya nak buat malam ni, Nabi melalui satu kawasan. Malam ni cerita, esok cerita gimana? No? Esok ni kan, esok di masjid Tanah Liat pun cerita benda ni esok. Tak apalah, cerita bila. Melalui satu kawasan. Nabi berwangi. Nabi tanya, "Ya Jibril, ma hadhihi ar-raihatu at-tayyibah?" Wahai Jibril, bau apa yang raihatu at-tayyibah, bau yang sangat wangi ni? Maka kata Jibril, inilah kubur Masitah ibnatah. Inilah kubur tukang sikat rambut anak Fir'aun. Wa auladiha, dan anak-anak dia sendiri. Hadis ni diceritakan oleh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kenapa Masitah kubur dia wangi? Dia nak abad tuan-tuan, Masitah ataupun tukang sikat lah. Sikat dalam bahasa Arab mushtun. Masitah tukang sikat. Lagu tu. Clear no? Mushtun tukang sikat, Masitah bahasa Arab lagu tu. Tumbuk daraba, tukang tumbuk daribun. Lagu tu bahasa Arab. Jadi Masitah tu tukang sikat. Satu hari dia duduk sikat rambut anak Firaun ni, anak perempuan Firaun ni. Duduk sikat rambut anak Firaun. Anak perempuan tu. Sikat jatuh. Sikat jatuh ni tuan-tuan, dia tersebut bismillah dalam satu riwayat. Bila dia sebut bismillah, anak Firaun kalih kepala. Hai. Ni bahasa kita lah, ni bahasa kita. Kan dia tak ada sebut hai, tak ada. Ni bahasa kita lah, kita nak bagi sedap cerita. Tuan-tuan macam tuan-tuan buah masakan, buah haji dan motor, buat semua lah kan. Dia kata, "Oi. Sebut bismillah." Aku beritahu aku. Dia pergi bagi kita Firaun.
Bila dia pergi bagi tahu Firaun kerahkan tentera dia ikat Masitah dan anak-anak dia. Ikat Masitah dan anak-anak dia sekali. Nak habaq jahat tak jahat Firaun ni, habis meta punya jahat. Tu kalau orang kata hang ni jahat macam Firaun, tak betul. Tu perumpamaan habaq jahat. Kan? Hang ni jahat, kalah Firaun. Tu kalah Firaun. Kira jahat betul. Kalau orang kata itu kita kira muhasabah diri lah tuan-tuan. Kan? Jahat betul ke aku ni? Kan? Tuan-tuan, kalau kita nak tahu kita ni baik tak baik, kata Nabi dalam satu hadis. Ada seorang lelaki yang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi, macam mana aku nak mengetahui aku ni baik ke tak? Macam mana aku nak mengetahui aku ni baik ke tak? Maka Nabi kata, ni hadis sahih. Makmum pernah dengar lah. Saya duduk kuliah mata, dia duduk dengar. Kan? Maka Nabi pun kata, sal jiranaka. Hampir tanya jiran hang. Macam mana, ni ada seorang lelaki, dia menjumpa Nabi, dia katanya, macam mana nak tahu aku ni baik ke tak? Kadang-kadang manusia ni perasan baik. Kita tak rasa kita baik, tuan-tuan. Siapa yang dalam ni rasa saya jahat gila? Tak ada. Semua kata mengaku baik. Tengah-tengah boleh pakai lebih atas kepala lah. Baik tu. Semua rasa diri dia baik. Semua rasa diri dia sempurna. Maka, lelaki tersebut pun tanya Nabi, macam mana nak tahu diri aku ni baik tak baik? Nabi kata apa? Sal jiranaka. Hampir tanya jiran hang. Hampir tanya orang sekeliling hang. Orang yang dekat dengan hang. Kalau orang dekat hang kata hang baik, baiklah. Tapi kalau orang yang jiran hang kata hang teruk lah. Oh, tuan-tuan. Pernah tak kita tanya jiran kita? Tak pernah. Dan tak pernah. So nak tanya siapa? Mulakan tanya dengan pasangan masing-masing. Macam haji nanti ada 2 pasangan, tak apa. Tadi dia. Haji melawat dia. Kita punggah dia tu. Haji Ahmad. Mak Haji mai, tak Mak Haji mai pasang dah. Balik jalan kaki. Tuan-tuan. So, tanya. Bermula macam mana? Kokoklah kita segan nak tanya jiran. Tanya pasangan. Tanya, waktu tanya tu, rendahkan ego. Buang sat ego ni. Ego kita, belagak kita, buang. Kalau tidak, orang yang tanya tu kena balik lagi. Orang yang kita tanya tu lagi, kena balik. Contoh. Ni, saya bertanya dia ni. Weh, aku macam mana? Hang ni perut teruk tu. Kalau tak buang ego, ni, dia ni kena balik. Awak ingat bagus ingat? Weh, hang pun tak terang mana, barulah ni je nak pergi masjid. Lah, tadi hang tanya dia. Dia beritahu benda betul, dia kena balik. Sebab tu waktu nak tanya tentang kebaikan atau keburukan kita, kita macam mana? Buang ego kita. Sebab kita ni masing-masing ada ego, tuan-tuan. Kan ada kita punya belagak, ada kita punya ego lah. Jadi waktu tanya pasangan tu, tanya dengan cara yang baik. Tanya. Bini kata, abang baik. Alhamdulillah. Tapi kalau bini kata, abang, saya tengok abang ni, satu je masalah abang ni. Abang dengan kawan-kawan abang, mereka buat keluar duit, bagus ha? Belanja masakan. Tapi bila kat rumah ni nak beli ayam, abang hinggap. Nak beli ikan, abang hinggap. Nak beli sotong gorgon pun abang hinggap. Benda duk boleh murah, RM25 abang, oi. Abang kata tak payah makan sotong lah, gatal tangan lah. Oh bagus, dekat nasi kandak Sulaiman, abang bubur sotong 3 ekor atas pinggan abang. Nampak? Jangan duk marah bini pula, dia habaq benda hak betul. Sekali bini marah, hang syukur aku ambil hang sebagai isteri aku. Oh. Ego. Kalau aku tak ambil, tak ada seorang pun kelapak kat hang, tahu tak? Oh, kemas dia pun tak tahu mana pun. Dengan kulit hitam, perut boroi. Kan? Tapi duk puasa dia kemas. Tuan-tuan, nak tahu kita baik tak baik, tanya orang dekat kita. Dan waktu tanya itu, berlapang dada. Yang tu berlapang dada. Jadi, bila orang kata, hang ni jahat macam Fir'aun tu, biar betul, jahat sungguh aku ni. Fir'aun jahat, tuan-tuan. Jahat gila punya jahat. Kalau orang Penang kata, jahat nak mampu. Dia ambil anak Masitah dan Masitah sendiri. Kemudian dia sediakan tempat panggang. Tempat bakar, tuan-tuan.
Tempat bakar, panggang ikan bakar tu. Dia bakar, masak hidup-hidup anak Masitah ni. Waktu tu Masitah steady lagi tuan-tuan. Dia Masitah steady lagi. Dia sabar dan sabat. Sabar dan sabat. Dia dua benda. Sabar, sabarlah. Sabat, sabata. Sabat itu tetap pendirian. Dia tetap pendirian dia. Waktu anak kena bakar ni, hidup-hidup, kena panggang hidup-hidup, dia sabar dan sabat. Oi, kalau kita tuan-tuan habis minta. Sungguh cakap. Power tak power Masitah ni. Anak kena bakar hidup-hidup depan mata. Tetap mengatakan Allah Tuhan dia. Sampailah turn anak dia yang bayi tengah duduk dia menyusu. Waktu tu dia punya sedih dah sampai ke muncak klimaks. Dan Allah mengetahui. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu tahap klimaks kita macam mana. Sebab tu ujian Allah datang, ada dia punya klimaks dan dia ada dia punya limit dia. Allah tahu kita takat limit kita takat mana. So limit kesabaran Masitah waktu tu diuji waktu anak baby dia tu, bayi dia tu nak dibakar. Maka dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, bayi tersebut kata, "Mak relax mak. Ni nak risau mak. Tak apa. Ni bahasa saya lah. Wahai ibuku, janganlah kamu bersedih." Itu bahasa buku. Kan? Janganlah bersedih. Itu. Maka dibakar satu keluarga Masitah tersebut. Dan kita lah ni, cikgu jakah anak pun, esok see you in the court. Tak, sungguh tuan-tuan. Melain kalau dia kalau tak tahulah saya mengajak tak banyak sekolah, 3 sekolah baru. Setakat ni kalau sekolah belah kampung ni boleh gagah lagi. Okey lagi. Mungkin kahak macam pak dia duduk peniban apa semua. Kan? Tapi main belah pekan-pekan sikit, banyak-banyak sikit. Tepuk meja. Apa ni hang yang ni tak boleh buat ke? Siap esok main. Apa ustaz duk tepuk meja anak saya? Minta maaf lah, nasib baik saya tak tertepuk kepala. Saya pun tepuk meja je. Kan? Tuan-tuan. Tu kalau tu hidup zaman Firaun tu tak tahu macam mana. Nasib baik duduk zaman lah. Kan? Zaman Firaun, anak nak bakar. Sebab itu tetapnya pendirian keimanan tauhidnya Masitah kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Rabbul Jalalah. Sebab itu kita dalam ibadah tetapkan niat kerana Allah. Walaupun setiap kebaikan yang kita buat itu dipandang hina dan dihina oleh orang. Bukan sekadar dipandang dan dihina oleh orang. Tetapkan pendirian. Ikhlaskan hati yang tu. Baik tuan-tuan. Baik, maka Imam Syaqib bin Ibrahim. Syaqib ni kita pernah sentuh dia. Pada yang mana lepas tu. Seorang ulama, Syaqib bin Ibrahim. Dia ditanya, bagaimana nak mengetahui bahawasanya saya ni seorang yang saleh? Sebab ada orang duk kata saya ni saleh. Muhasabah ni muhasabah. Kan? Muhasabah. Kita kalau orang kita baik, kembang. Kan? Pak Long ni memang saya nampak orang yang saleh. Ulama. Lah baru tahu ke? Baru tahu ke? Saya mengaji PhD. Kan? Ilmu hadis pula tu. Contoh. Cukup. Tak boleh lebih-lebih. Saya pergi lebih-lebih dah live TikTok ni. Kan? Media kita. Duk live TikTok, live semua dah. Dan yang tu. Maka jawab Syaqib Ibrahim. Tunjukkan rahsiamu pada orang yang saleh. Maka bila mereka reda kepada itu bererti engkau saleh. Kita nak tunjuk ke tuan-tuan rahsia kita ke orang? Ada kita nak tunjuk. Contohlah mamu. Saya kata kamu, mamu ni bagus, soleh. Ustaz, sebenarnya saya kaki kat. Ada kita nak cerita rahsia kita ke orang? Tak cerita. Sungguh tuan-tuan, mana ada nak cerita buruk kita ke orang?
Kan? Sofa kita duduk depan ni, dengar kuliah bagus-bagus. Anak tahu ingat tak ingat saya, yang tanya Abang Zam. Waktu bukan ambil pimpong macam mana saya jadi. Hak duduk telinga nipis belah tu, pedih telinga tu Abang Zam tu. Kan? Yang tu. Main takraw aku pernah. Contoh saya main takraw. Oh, tengok dalam kuliah, kemas kedegang. Main takraw hak lawan saya, telinga nipis, tak boleh main. Kan? Telinga nipis tak boleh main. Tambah-tambah saya regu dengan Abang Zam pula. Lagi dia pedih telinga. Tok Imam kita. Macam tu. So, kita tak cerita rahsia kita ke orang, tidak tuan-tuan. Tapi kalau kita nak tengok kita saleh tak saleh, kita pergi jumpa orang yang saleh, kita cerita. Kalau mereka kata, itu tak apa sebenarnya. Itu okey. So, mereka reda, bermaksud engkau saleh. Kalau contoh tuan-tuan nak tengok kita tu, kita bercerita, Ustaz sebenarnya saya ni macam ni, tak apa. Itu waktu muda kita lupakan, buat yang lebih baik. Bermaksud kita ada satu sudut kebaikan dalam diri kita. Yang tu. Kemudian, nak tengok kita saleh tak saleh, sebenarnya kalam Syaqiq bin Ibrahim ni banyak tuan-tuan. Dalam ilmu tasawuf, kalau tuan-tuan mengaji bab-bab kalam-kalam sufi, banyak qaul-qaul yang diambil daripada Imam Syaqiq bin Ibrahim ni. Yang tu. Kemudian tuan-tuan, nak tahu soleh tak soleh, tawarkan hatimu dengan dunia. Tawarkan hatimu dengan dunia. Kata dia. Kalau hati hang menolak, bermaksud hang soleh. Tapi kalau hati hang, apa nama Allah SWT, teruja dengan keduniaan, itu bermaksud something wrong kat hang. Clear? Yang ketiga kata Imam Syaqiq. Tapi yang kedua ni pun dah goyang tuan-tuan. Kan orang tawarkan dunia, pangkat, jawatan, kemasyhuran, perempuan-perempuan yang cantik, kaya, oi. Goyang kita tuan-tuan. Kalau iman tak kuat goyang. Tu kata Syaqiq bin Ibrahim ataupun diberi gelaran Al-Baqi. Al-Balqi ni, dia kalau kisah Syaqiq bin Ibrahim ni, anak murid dia Hatim tu. Kalau tuan-tuan pernah dengar lah. Hatim Al-Asyam tu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebut. Imam Ghazali menyebut tentang nukilan Syaqiq bin Ibrahim dan anak murid dia. Hatim tu, Imam Hatim. Baik. Kata Imam Syaqiq Al-Baqi ataupun Syaqiq bin Ibrahim Al-Baqi ni, Balkhan. Dia dilahirkan tempat Balkhan tu, Balkhi. Macam saya lah. Fairuz bin Yusuf As-Simpori. Pokok simpok tu As-Simpori, tuan-tuan, yang buat pelik. Kan? Contoh tuan-tuan, Haji Bakar Al-Kudungi. Mau bawa kudung. Tak sedap Al-Kudungi jadi. Buah Al-Marbawi, okeylah. Al-Marbawi Marbau, okeylah. Buah Al-Kudungi pula, nampak macam kudung pula. Tu belakang tu laqab kepada tempat. Tuan-tuan boleh bubuh. Sebab tu tuan-tuan pasal ada orang bubuh belakang Al-Filfilani. Filfilani tu Pulau Pinang lah. Ada orang belakang mana lagi? Al-Azhari tu tempat mengaji. Dia laqab kepada tempat mengaji. Yang tu. So tuan-tuan boleh bubuh tempat. Tempat lahir tuan-tuan sebagai laqab dah. Contoh yang tu. Contoh Mamung Padang Batang Pasiang Al-Pasiri. Tak apa sedap dah Al-Pasiri. Boleh ke orang Malaysia? Oh, Al-Pasiang ni. Gitu. Orang Penang. Baik. Maka waktu kita ditawarkan dengan dunia pun tuan-tuan, kalau kita teruja dengan kelazatan dunia, itu bermaksud kita belum saleh. Nombor 2 ni pun goyang tu. Saya kata, ni saya lah. Orang tawarkan dengan segala benda. Terus rasa nak hidup sampai bila. Hati-hati tuan-tuan. Kalau orang tawar gitu, sampai kita terasa tak mahu nak mati. Teruja dengan keseronokan dunia. Ni something. Dan kata Imam Syaqiq lagi, tawarkan maut kepada dirimu. Allah. Nombor 2 tadi pun pada dah. Nombor 3, tawarkan maut kepada dirimu
Jikalau engkau berani dan mengharapkan kematian itu, bermaksud engkau benar-benar soleh. Allah mahat nombor 3 ni, jam tak weh. Tuan-tuan. Kan nak cek diri soleh tak soleh, orang tawar. Betul kalau betul-betul hang soleh, esok Allah Ta'ala jemput hang. Tapi Nabi Muhammad diberi pilihan, 2 pilihan, nak dunia ataupun nak mati jumpa Allah. Nabi pilih tentang kematian dan rindukan Allah. Kalau kita dipilihan bagi pilihan lagu tu. Kan, tuan-tuan. Tuan-tuan nak mati esok ataupun dibekalkan dengan keduniaan, nikmat dunia yang begitu banyak. Tak apalah, kita ambil dunia dulu, nanti dengan dunia ni kita perlu nak ibadah lah. Nak cover kata nak. Dia nak tapi nak cover nampak Islamik, tak apa. Dengan dunia ni, dengan kekayaan ni, kita akan buat lebih banyak ibadah kepada Allah supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan untuk orang nak buat baik. Walhal niat di sebaliknya, bila dah mai sebelum ni tak pernah dapat, bila dapat dia lupa tentang akhirat. Tapi orang yang saleh, bila ditawarkan dengan kematian, dia tidak pernah menolak, malahan dia bersedia untuk melalui kematian ataupun maut yang menimpa dirinya. Dan apa kata Imam Syaqiq, dan apabila ada ketiga-tiganya dalam dirimu, maka sentiasalah memohon kepada Allah. Okey, tiga-tiga tu dah ada dah. Yang pertama tadi, sebut rahsia orang, rahsia kita kat orang soleh kita okey. Yang kedua, bila tawar dunia pun kita tak beria sangat. Yang ketiga, bila ditawarkan tentang kematian, kita redha, tak ada masalah. Cuma kata Imam Syaqiq, bila kita tiga-tiga dah ada, itu bermaksud amalan kita bagus. Amalan kita dah okey. Cuma jangan minta doa pada Allah, jangan sampai dimasukkan satu penyakit dalam diri kita. Riak. Apabila dimasukkan riak dalam diri kita, rosak semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Tuan-tuan tahu tak sebab apa riak sangat ditekankan sampai Nabi kata, innama akhwaf ma akhafu alaikum. Sesungguhnya antara perkara yang aku paling takut menimpa kamu, syirkul asghar, syirik kecil. Ma syirkul asghar ya Rasulullah? Sahabat tanya, apa dia? Ar-riya. Riya. Tuan-tuan, sampai Nabi kaitkan riya dengan syirik. Kenapa kaitkan dengan syirik? Sebab syirik itu mempersekutukan Allah. Dan riya itu juga mempersekutukan Allah. Sepatutnya salat dia buat kerana Allah. Tiba-tiba salat dia buat untuk orang. So dia menduakan Allah. Sebab itu amaran Allah, satu benda yang dia buat kerana riak, apa pun dia buat kerana riak, sebab nak riak pada orang, tak ada satu pun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya dinilai sebagai debu yang berterbangan. Tetapkan niat, sabar ketika melakukan ibadah, sabat. Seperti mana masyitah, sabat tetap apapun kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada dalam kebaikan, redha Allah, dan dengan redha Allah dapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita layak untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya berhenti dekat ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Baik. Tuan-tuan, saya ada sikit makluman. InsyaAllah tuan-tuan, sebenarnya qaryah tuan-tuan ni ada, saya sembang-sembang Haji Bakar, ada pelapis-pelapis yang baik. Yang ada sekarang belajar di Al-Azhar. Betul dia? Baru nak pergi Al-Azhar pun ada. Tuan-tuan, rugilah kiranya kalau tuan-tuan tak menyumbang sedikit daripada harta yang Allah bagi kat tuan-tuan dan masuk saya. Rugilah kita jikalau kita tidak menginfakkan sedikit harta kita yang banyak yang Allah Ta'ala bagi kepada pejuang-pejuang agama yang sedang menuntut ilmu. Saya cerita benda ni, selalu benda ni sebab apa tuan-tuan?
Saya berdiri ni atas tiket, minta maaf cakap tuan-tuan, kokok tuan-tuan kata duk apa duk macam duk lain duk kempen tak. Saya nak cerita terang. Saya berdiri daripada mengaji sampai ke habis azhar, kemudian sambung mengaji dan sebagainya sampai cikgu dah mengajak ni tuan-tuan. Saya mengenggam ilmu pendidikan tahap tertinggi ke apa ke. Semua saya cerita berdasarkan atas tiket zakat. Cikgu cakap. Tiket orang bagi. Contoh, duduk diploma tahfiz dulu. Setiap bulan duk dah bagi. Orang bagi tuan. Orang bagi, qaryah bagi, ada masjid, ada setengah jemaah bagi. Saya pergi Mesir pula. Pun ada orang bagi. Ada orang bagi. Kan, tapi dan kawan-kawan kami boleh ramai yang dapat tu lah. Mamu Aslam. Oh, dia memang dia loaded dah duduk kat Mesir. Sebab depa 786 ni jaga sungguh. Tak tambah tuan-tuan. Geng 786 ni tak sungguh lah. Ni lah. Ini macam. Tanya umur. Umur betul umur. Tak, mereka jaga sebab mereka minoriti. Mereka jaga sungguh. Saya tengok dengan pergi hajinya, dengan bagus, alhamdulillah rezeki dah. Saya duduk, saya satu kawasan dengan Ustaz Islam kita. Dia juga alhamdulillah rezeki dia. Kan tuan-tuan, ada. Memang mereka punya kefahaman ke arah itu memang ada. Jadi tuan-tuan, bila saya pun di sana pun ada orang bagi dan sebagainya. Bila balik ni tuan-tuan sambung nak jadi cikgu apa, sambung mengaji lagi. Pun ada. Niat bila kita dah dapat benda itu, salah satu asbab kita pun mengajak ni tuan-tuan, mudah-mudahan ilmu yang saya dapat hasil juga daripada mereka, dan bila kita sampaikan ilmu ni tuan-tuan, dapat saham untuk mereka. Niat je begitu. Dan antara yang duk bagi saya dulu siapa dia? Arwah almarhumah Datin, isteri kepada Datuk Syarif Omar. Kalau tuan-tuan kenal Datuk Syarif Omar lah. Arwah isteri dia dulu. Isteri arwah lah. Arwah, bukan isteri. Dia antara penyumbang. Kemudian adalah beberapa arwah yang dah memang duk bagi saya dulu. Jadi benda-benda ni mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan beramal pahala itu sedikit pun tidak dikurangi untuk mereka juga. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila saya sembang haji bakar tadi, rupanya orang Quraisy ni pun ada. Kan nama apa? Sufi, Iman Sufi. So haji no? Iman Sufi, pembantu imam, bekas pembantu imam Al-Marabawi dengan anak Abang Zam kita. Kan, anak tu imam kita, Abang Zamri kita. Tuan-tuan yang mana berhajat sebab saya sembang haji 20 berapa haji? 21 bulan no? 21 hari bulan 2 ni haji dia nak pergi dengan tok ayah. Ustaz Rosli. Ustaz Rosli tuan guru kita lah. Bekas ahli Majlis Fatwa Pulau Pinang. Dia pun nak pergi ke Mesir 21 bulan ni. 21 bulan ni pula dia. Bulan depan lah. Lagi 2 minggu, lagi 3 minggu dia pun nak pergi sana. Tuan-tuan, kokok yang mana berhajat untuk nak bagi zakat ke sumbangan lah, boleh pergi jumpa haji, bagi. Bagi kat haji pun boleh, bagi kat Banzam boleh. Kan, tuan-tuan tak rugi. Tak rugi infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. In kuntum ta'lamun. Itu pun jikalau benar-benar kita yakin. Tu'minun mu'minin. Atau benar-benar beriman kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tuan-tuan, saya sebut macam ni. Dan suka saya maklumkan juga. Apa yang saya habaq ni tuan-tuan, tak ada perasaan. Abang Zamri pun tak suruh saya habaq. Tadi haji pun duduk sembang-sembang. Saya terikat nak bagi. Tak ada perasaan. Tuan-tuan nak bagi, falyatafadhal. Tuan-tuan tak mau bagi pun tak apa. Kan? Saya kena habaq ni, tak ada perasaan. Takut tuan-tuan buat muka cengih kat saya. Tak pasal-pasal saya pula kena. Tadi duduk sembang Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj nak duduk minta duit kat orang. Dah tuan-tuan, tak ada perasaan. Tuan-tuan nak bagi, falyatafadhal. Tak bagi pun tak ada masalah. Saya cuma ajak tuan-tuan melakukan perkara yang boleh menjadi saham kita selepas mati. Mati semua ni. Tak usah duk pasal hidup sampai bila. Mati semua. So saya berajak tuan-tuan melakukan amal ibadah yang boleh membantu kita di sana nanti. Tuan-tuan boleh jumpa Haji Bakar ataupun Abang Zam kita. Wallahu ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wal amal wal ahwa wal adwa. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.